Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan buat semua hadirin sekalian. Pertamanya saya merakamkan dan saya mengalukan ke semua hadirin ke Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara bagi tahun 2023. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Mazwan bin Abdul Razak daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua sebuah kertas konsep iaitu kesediaan guru matematik terhadap pentaksiran sebuah tinjauan literatur. Hadirin sekalian, ayuh kita mulakan sesi perbincangan kita. Pertamanya, ayuh kita ingin ingat kembali dan kita lihat semula bagaimana keadaan kita sewaktu menghadapi pandemik COVID-19 pada awal 2020. Peningkatan dan juga isu pandemik yang semakin kritikal menyebabkan pihak kerajaan mengambil langkah untuk menutup sektor dan juga institusi pendidikan. Apabila keadaan ini berlaku, berdasarkan laporan The State of the Global Education Crisis, A Path to Recovery daripada UNESCO menyatakan bahawa seramai 1.6 bilion murid yang terkesan mengakibatkan kepada 1.8 trilion jam secara peribadi, murid-murid kehilangan waktu mengikuti pembelajaran yang bermakna yang akhirnya membawa kepada satu fenomena yang disebut sebagai generasi yang hilang, iaitu the lost generation. Keadaan ini juga berlaku di Malaysia. Namun begitu, kita mengambil pendekatan yang proaktif dengan melaksanakan beberapa pendekatan. Antaranya ialah Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun melaksanakan PDPR dan juga penjajaran kurikulum bagi membantu guru dan juga murid melaksanakan proses pengajaran pembelajaran di rumah. Namun begitu, apabila keadaan kembali reda, COVID kembali reda, kita beralih daripada keadaan pandemik kepada endemik, sekolah mula dibuka dan antara isu yang dibangkitkan ialah berkaitan dengan isu pentaksiran. Yang mana kalau mengikut kepada style Yunis, Taid dan Linda mengatakan bahawa antara fokus pentaksiran dilaksanakan ialah melihat kepada kesahihan berdasarkan kepada reka bentuk pelaksanaan pentaksiran tersebut. Maknanya mereka ingin melihat authenticity iaitu ketulinan. Adakah pentaksiran yang diberikan oleh guru sewaktu PDPR itu reliable ataupun boleh dipercayai dan sebagainya. Ini membawa kepada apa yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu UASA yang membawa kepada ujian akhir semester akademik. Sebelum kita beralih kepada ujian akhir semester akademik, ayuh kita lihat apakah sebenarnya bentuk PBD yang telah kita laksanakan. Pentaksiran bilik darjah yang kita laksanakan menurut Garis dan Grant iaitu satu proses sama ada menggunakan alat atau kaedah tertentu untuk mendapatkan maklumat serta hasil pembelajaran. Jelas menunjukkan kepada kita bahawa pentaksiran dilaksanakan untuk memberikan maklumat kepada guru khususnya berkaitan dengan perkembangan murid. Selain itu juga KPM telah menyatakan bahawa PBD adalah instrumen utama yang kita gunakan untuk menentukan tahap penguasaan seorang murid dalam kelas. Menunjukkan kepada kita bahawa PBD itu sendiri merupakan satu instrumen yang penting kepada guru menggantikan peperiksaan sebelum ini diadakan yang berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata dalam kita menilai dan mentaksi murid. Manakala menurut Aniza, beliau menyatakan bahawa apabila kita melaksanakan PBD, guru-guru perlu memiliki penguasaan kemahiran yang tinggi dalam melaksanakan pentaksiran. Jelas menunjukkan kepada kita bahawa keadaan pentaksiran pada hari ini memerlukan guru untuk meningkatkan keupayaan dan juga pengetahuan mereka khususnya dalam pentaksiran untuk memberikan justifikasi serta membantu menerangkan perkembangan murid dengan lebih terperinci. Apabila kita melihat kepada perkara tersebut, ayuh kita lihat kepada konsep dan juga definisi kesediaan guru di dalam pentaksiran. Oleh kerana PBD telah pun dilaksanakan, kita ingin lihat bahawa apakah sebenarnya yang diperlukan oleh guru bagi memastikan pentaksiran dapat dilaksanakan dengan berkesan.
Pertamanya kita melihat kepada 3 kompetensi yang diperlukan oleh guru, iaitu pertama berkaitan dengan penguasaan isi kandungan kurikulum, yang kedua berkaitan dengan penguasaan pedagogi, dan yang ketiga berkaitan dengan penguasaan pentaksiran. Sebenarnya ketiga-tiga kompetensi ini telah pun disebut dan juga dinyatakan oleh Sanitah dan Norsiwati. Iaitu mereka menyatakan bahawa kesediaan guru sebenarnya merujuk kepada 3 komponen yang dinyatakan ini, iaitu penguasaan isi kandungan kurikulum, penguasaan pedagogi dan juga penguasaan pentaksiran yang akhirnya akan memberikan kesan khususnya kepada murid-murid dalam kelas. Akhirnya ya hadirin sekalian, kita perlu memahami bahawa 3 komponen ini diperlukan oleh semua guru, khususnya guru matematik dalam memberikan pertimbangan dan juga dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan yang akhirnya dapat kita gunakan untuk mentaksir murid pada akhirnya. Namun begitu, kita dapat juga beberapa isu yang berbangkit apabila kita ceritakan dan kita bincangkan berkaitan dengan pentaksiran. Pertamanya ialah berkaitan dengan latihan dan juga kemahiran pentaksiran dalam kalangan guru yang disebutkan oleh Fakhri dan juga Muhammad Isa serta dalam kajian oleh Radin. Selain itu juga ada juga isu berkaitan dengan pengetahuan pentaksiran yang telah disebutkan oleh Radin. Dan isu yang ketiga, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebentar tadi, adanya isu berkaitan dengan kesahan, kepercayaan dan juga isu pemantauan. Juga disebutkan oleh Yaakob dan juga Wang. Dan ianya juga menjadi salah satu perkara yang ditekankan khususnya dalam kalangan ibu bapa apabila murid-murid kembali ke sekolah bersemuka selepas melaksanakan PDPR di rumah. Dan isu yang keempat, ini adalah isu yang agak menarik, iaitu isu beban tugas guru. Isu kesediaan yang berpunca daripada beban tugas guru ini merujuk kepada 2 keadaan sebagaimana yang disebut oleh Azizul dan Nurizah, iaitu pertama beban tugas akademik dan juga beban tugas bukan akademik. Contohnya beban tugas akademik melibatkan kepada urusan dan juga pengurusan guru-guru seperti melaksanakan pemantauan terhadap hasil kerja murid, membuat refleksi, kemudian melengkapkan dokumen pelajaran dan juga menyediakan soalan-soalan pentaksiran. Itu antara beban tugas akademik. Manakala beban tugas bukan akademik pula merujuk kepada keadaan pengurusan dan juga tugas-tugas guru terhadap perkara-perkara yang tidak melibatkan urusan pengajaran dan juga pentaksiran. Contohnya, tugas-tugas guru di dalam pengurusan hal ehwal murid, pengurusan co-curriculum yang memerlukan untuk guru membuat pengisian borang, membuat urusan kerja-kerja pengkeranian yang mengambil masa serta tidak melibatkan aspek perkembangan murid, khususnya dalam akademik. Ini adalah antara isu yang sebenarnya perlu untuk diambil berat oleh pihak kementerian dalam melihat kepada pelaksanaan dasar semasa. Seterusnya, pada hari ini, saya terangkan sedikit berkaitan dengan pelaksanaan UASA, iaitu Ujian Akhir Selesai Akademik. KPM telah memperkenalkan UASA bagi subjek matematik pada bulan Januari 2023 yang merupakan pentaksiran sumatif untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian akademik murid. Selain itu juga instrumen yang digunakan berbentuk penyoalan menggunakan teori pengujian klasik iaitu pensel dan kertas, dan ianya bersifat struktur sepenuhnya soalannya, manakala jumlah markah pula tidak menggunakan peratus dan rubrik pemakahan disediakan. Manakala yang ketiga, berkaitan dengan perekodan, guru telah merekodkan markah dalam sistem pengurusan pentaksiran bersepadu yang dibangunkan oleh KPM dan juga pencapaian murid diukur berdasarkan kepada tahap penguasaan TP1 hingga 6. Dan perlu untuk kita ingat bahawa UASA adalah sebahagian daripada PBD itu sendiri. Manakala untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut, suka untuk saya bawakan satu teori iaitu yang telah dipelopori oleh Edward Lee Thorndike, menyatakan bahawa terdapat 3 hukum dalam pembelajaran iaitu the law of readiness, law of exercise dan law of effect. Kita akan fokuskan kepada the law of readiness. Di dalam the law of readiness, menurut
Suhaina dan Mukhtar, terdapat 3 kompetensi asas seperti mana yang disebut dalam Law of Readiness, iaitu hukum kesediaan Thorndike, iaitu kesediaan guru itu melihat kepada penguasaan isi kandungan, melihat kepada kemahiran pedagogi dan penguasaan pentaksiran yang mempengaruhi sikap guru. Manakala Melda Patrick dan juga Wilson juga menyatakan bahawa pengetahuan amalan pengetahuan kandungan yang sederhana dalam kalangan guru matematik dalam tajuk pecahan contohnya mempunyai kesan khususnya kepada pembelajar murid. Ianya disokong juga oleh Koni dan juga Mupa dan Chuan Weka mengatakan bahawa kepincangan dalam penguasaan dan kelemahan dalam penguasaan isi kandungan murid dalam kandungan guru ini membawa kepada kesannya kepada murid. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu untuk kita ambil berat khususnya kepada guru-guru. Kedua, kita lihat kepada penguasaan pedagogi sebagaimana yang disebutkan oleh Magnuson, Bolko dan Kratchik bahawa penguasaan pedagogi merujuk kepada penguasaan pengetahuan berkaitan teknik, kaedah serta pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi kandungan pembelajaran kepada murid. Ringkasnya, penguasaan pedagogi ini memerlukan untuk guru yang mempunyai pemahaman kurikulum dan juga isi kandungan menyampaikan kandungan tersebut dalam bentuk yang boleh difahami oleh murid, menggunakan pendekatan, menggunakan aktiviti, menggunakan proses yang bersesuaian dengan tahap kefahaman murid. Bukan berdasarkan kepada tahap pemahaman guru, tetapi berdasarkan kepada tahap pemahaman murid. Inilah sebenarnya yang menjadi kunci kepada penguasaan seseorang murid terhadap sesuatu topik yang ingin diajarkan. Manakala yang ketiga, kita lihat pula pada penguasaan pentaksiran. Pentaksiran adalah satu elemen yang penting merujuk kepada Shulman, dan sekiranya guru matematik tidak mengetahui apakah aspek kurikulum dan pentaksiran yang dilaksanakan, maka proses pengajaran tersebut tidak akan dapat memenuhi keperluan pembelajaran murid. Sebenarnya ini adalah satu benda yang perlu untuk dititik beratkan, kerana berdasarkan kepada literatur-literatur telah pun kita dapat lihat di sini, antaranya Aslan dan Chu Zahari, kedua-duanya menyebut berkenaan dengan latihan yang kurang mencukupi dan kurang berkesan kepada guru-guru, menyebabkan guru-guru tidak dapat melaksanakan proses pentaksiran dengan lebih berkesan khususnya kepada murid. Dan ini juga adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang kita adakan di dalam kelas. Ini adalah satu kelemahan yang perlu untuk kita sedari dan insafi dan perlu untuk kita tambah baik bersama. Antaranya cadangan daripada Mas Farizan dan Muhammad Yusof menyatakan bahawa guru perlu menyediakan bahan serta aktiviti pentaksiran bersesuaian dengan tahap murid. Ini sebenarnya yang penting kepada guru-guru matematik. Kita mempunyai pada hari ini pembelajaran terbeza. Kita gunakan pendekatan tersebut untuk memberikan pentaksiran kepada murid yang berlainan tahap penguasaannya. Bukan kita pukul rata, tetapi kita bersifat adil untuk semua. Maka rangkumannya kita dapat lihat di sini. Saya mengharapkan bahawa perbincangan kita sebentar tadi akan membuka mata dan juga dapat memberikan sedikit idea kepada semua pihak berkaitan khususnya kepada guru-guru matematik berkaitan dengan untuk meningkatkan penguasaan kompetensi ataupun keupayaan guru itu sendiri bagi memastikan proses PDPC yang dilaksanakan adalah relevan dan memenuhi kehendak murid itu sendiri. Manakala untuk Kementerian Pendidikan Malaysia selaku pemegang taruh utama perlulah untuk sentiasa merangka program pemantapan profesionalisme melibatkan aspek pentaksiran. Satu perkara yang suka untuk saya sentuh juga di sini ialah pada hari ini kita telah pun memasuki pentaksiran yang berbentuk digital. Maka mungkin pihak kementerian boleh merangka dan juga menjadikan strategi terlebih dahulu dalam menyediakan guru-guru kita ini terhadap pentaksiran berbentuk digital, kerana murid-murid sekarang ini pada hari ini telah pun mula terdedah dengan digital dan digitalisasi pendidikan itu semakin berkembang. Maka murid-murid ini semakin dekat dengan digital, jadi guru juga perlu untuk lebih dekat dengan aspek digital, khususnya apabila kita bincangkan berkaitan dengan pentaksiran. Rumusannya, kita perlu melihat bahawa kesediaan guru ini berfokus kepada 3 domain ataupun 3 elemen utama, iaitu penguasaan isi kandungan, penguasaan pedagogi dan juga penguasaan pentaksiran.
Penguasaan guru terhadap ketiga-tiga aspek yang kita nyatakan tadi memberikan impak secara terus kepada kesediaan guru itu sendiri untuk mengajar dan menyampaikan kemahiran serta ilmu matematik, dan juga ia akan memberi kesan kepada pemahaman dan penguasaan murid. Manakala untuk pihak Kementerian Pendidikan, kita perlu faham bahawa aspek pentaksiran ini sentiasa berkembang, maka guru-guru perlu sentiasa diberikan penerangan, diberikan ilmu, dan juga perlu sentiasa diadakan TOT, contohnya training of trainers, kursus pemantapan khususnya dalam aspek pentaksiran supaya guru-guru melaksanakan pentaksiran yang lebih relevan, yang lebih segar terhadap murid-murid di sekolah pada hari ini. Saya kira masa amat mencemburi kita. Saya kira saya berhenti setakat di sini. Terima kasih atas kerjasama dan juga perhatian daripada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.